Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Antara perkara-perkara yang menarik ataupun event yang menarik yang dinantikan rakyat Sabah adalah pada PRN Negeri Sabah pada tahun 2025. Sudah pasti kepada penyokong-penyokong Ketua Menteri Sabah hari ini, penyokong-penyokong GRS Kerajaan Negeri Sabah hari ini, mahu HJG dikekalkan, mahu Kerajaan Negeri GRS dikekalkan. Sebab itu harapan penyokong mereka. Tapi bagaimana pula dengan penyokong parti pembangkang di negeri Sabah? Lebih-lebih lagi, di mana nama Ketua Menteri Sabah dan beberapa pemimpin di dalam kerajaan negeri terlibat dengan skandal rasuah. Baru terlibat, belum pun dikatakan bersalah. Nah, berkaitan dengan PRN Sabah, satu kejutan daripada Parti Bersatu, mahu kekal letak calon di 18 kerusi dalam PRN Sabah. Bersatu mahu kekal letak calon di 18 kerusi dalam PRN Sabah. Seperti yang kita tahu, selepas PRU 15, HJG sendiri telah menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim melalui GRS. Dan pada akhirnya, setelah Ketua Menteri Sabah, setelah HJG menyatakan sokongan terhadap GRS dan GRS menyatakan sokongan terhadap Anwar melalui HJG, pada akhirnya sokongan yang kuat kepada kerajaan perpaduan. Tapi menjadi kontroversi kerana HJG pada ketika itu adalah pemimpin Bersatu. Tapi pada akhirnya, saudara-saudara, adakah Bersatu yang mahu mengekalkan letak calon di 18 kerusi dalam PRN Sabah ini akan kumpau? Kalau orang Sabah cakap kalau memancing tidak dapat ikan, kumpau. Maknanya kosong kerusi kemenangan bagi Bersatu yang menghantar calon 18 kerusi. Antara kosong, menang kosong, ataupun mungkin 1 atau 2 kerusi, ataupun mungkin juga magic berlaku yaitu 18 kerusi Bersatu menang. Saudara-saudara, bersandarkan pencapaian sebelum ini serta digabungkan dengan slogan Kasih Bagus Sabah, Parti Bersatu dilaporkan bakal bertanding di 18 kerusi dalam PRN tidak lama lagi. Timbalan Presiden Bersatu, Hamzah Zainuddin, berkata, dia yakin mampu melakar kejayaan lebih baik berbanding apa yang dicapai pada PRN 2020 lalu. Katanya dalam PRN sebelum ini, Bersatu yang mewakili PN meletakkan calon di 18 kerusi dan mampu memenangi 11 daripadanya, sekaligus menunjukkan peluang cerah buat mereka pada masa ini. Apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah dengar banyak perhimpunan yang diadakan. Perhimpunan berkaitan dengan memerangi rasuah, yang baru-baru Perhimpunan Solidariti Najib. Jadi bagi saya perhimpunan yang dibuat ini adalah untuk menyampaikan suara rakyat. Bercakap tentang perhimpunan dan bercakap tentang menyampaikan suara rakyat, mungkin kepada kerajaan ataupun mungkin juga kepada mana-mana kepimpinan politik di Malaysia. Ini satu lagi perhimpunan yang saya terima maklumat ini. Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara 25 Januari. Tak pasti perhimpunan ini untuk memprotes kerajaan ataupun memprotes benda-benda tertentu ataupun isu-isu tertentu. Sekretariat Rakyat Benci Rasuah akan menganjurkan perhimpunan
yang dinamakan Perhimpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara pada 25 Januari. Sekretariat itu yang mewakili 50 organisasi dan 38 individu menuntut tindakan segera terhadap kes rasuah, melibatkan ahli politik, siasatan yang telus dan komitmen daripada semua pemimpin politik, termasuk pembangkang, untuk menamatkan gejala rasuah di negara ini. Adakah kerajaan buta atau tuli terhadap suara rakyat? Atau adakah pembangkang lebih bebal dengan menjadikan rasuah sebagai modal politik semata-mata? Kami turun ke jalanan kerana itu sahaja cara suara rakyat didengari. Baru-baru ini PM sendiri menasihati supaya belia usah sibuk pertahankan pemimpin rasuah. Maka kami sambut seruan tersebut, kata mereka dalam satu kenyataan. Perhimpunan itu dijadwalkan berlangsung pada 2.30 petang dengan peserta dijadwalkan berkumpul di hadapan Sogo sebelum berarak ke Dataran Merdeka. Nah, berkaitan dengan ini tak pasti perkara ini ataupun perhimpunan ini untuk memprotes kerajaan ataupun pembangkang. Tapi yang pasti perhimpunan ini adalah untuk melawan rasuah. Jadi adakah dengan ini mana-mana kepimpinan politik yang terlibat dengan rasuah akan mendapat tindakan yang selanjutnya dan sewajarnya? Bercakap tentang perhimpunan, bukanlah perhimpunan untuk memprotes kerajaan, bukanlah perhimpunan yang diadakan di Putrajaya ataupun di kediaman mana-mana pemimpin politik di Malaysia ini, tapi ini perhimpunan yang diadakan di Ibu Negara pada 25 Januari. Dalam kenyataan, sekretariat itu mempersoalkan mengapa isu-isu rasuah besar seperti skandal rasuah di Sabah yang didedahkan Malaysia kini, pelantikan pemimpin yang diragui integritinya, dan kegagalan menyelesaikan isu korupsi melibatkan ahli politik terus disapu ke bawah karpet. Kerajaan Madani yang kononnya membawa slogan keadilan kini turut bergelumang dengan isu-isu integriti. Malangnya, pembangkang juga gagal menawarkan alternatif yang baik. Dalam kedua-dua belah pihak, integriti seolah-olah telah mati, katanya. Sekretariat itu berkata, rakyat kecewa dengan pelbagai skandal seperti penyelewengan dana awam berbilion ringgit dan pemimpin tertinggi yang terlepas daripada hukuman melalui keputusan mahkamah yang meragukan. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci, ia dipercayai merujuk keputusan Mahkamah Tinggi KL DNAA melepas tanpa membebaskan Zahid Hamidi dalam kes rasuah membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi pada 2023. Mahkamah Tinggi KL turut melepas dan membebaskan isteri Najib Razak, Rosma, daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM 7 juta dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Kenyataan bersama itu antaranya ditandatangani Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih, Suara Rakyat Malaysia Suaram, Borneo Comrade Muda dan Parti Sosialis Malaysia PSM, selain beberapa persatuan pelajar. Nah, akhirnya kita nantikan adakah perhimpunan ini akan memberi efek yang buruk kepada kerajaan ataupun pembangkang, ataupun sebaliknya memberikan efek yang baik kepada kerajaan ataupun pembangkang. Apa komen Anda?